Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah. Masyarakat Islam Malaysia amat mengambil berat soal halal dan haram dalam isu pemakanan. Mereka amat prihatin terhadap makanan yang dimakan supaya tidak terkandung elemen-elemen haram yang boleh menjejaskan keberkatan. Namun, adakah kepentingan yang sama diberikan terhadap wang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut supaya tidak datang dari sumber yang haram seperti riba? Hakikatnya, kesedaran umat Islam mengenai halal dan haram dalam aspek kewangan masih ditakut yang amat mendukacitakan. Selain daripada itu, atas kesedaran tentang bahayanya riba dan ingin memartabatkan sistem kewangan Islam, kerajaan telah menyediakan pelbagai inisiatif untuk terus membangunkan sistem ini di Malaysia. Malangnya masih ramai yang tidak mendukung sistem ini kerana mereka tidak dapat membezakan di antara perbankan konvensional yang berasaskan riba dan perbankan Islamik yang berlandaskan syariah. Mengapa perkara ini berlaku? Untuk terus mendapatkan jawapannya, kami menjemput ke studio Profesor Dr. Rosni Hassan selaku Timbalan Dekan Bahagian Akademik dan Hubungan Industri UIAM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Prof, umat Islam di Malaysia sangat mengambil berat tentang soal halal dan haram dalam pemakanan. Namun sikap yang sama tidak ditunjukkan kepada wang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut. Contohnya, pendapatan yang diperoleh datang dari urus niaga yang mengamalkan riba. Sejauh manakah keprihatinan masyarakat mengenai konsep halal dan haram dalam kegiatan kewangan mereka dan mengapa mereka tidak begitu peduli Prof dengan memastikan sumber wang yang diperolehi untuk membeli makanan datangnya dari sumber yang halal? Silakan, Prof. Terima kasih Puan Syabana dan terima kasih juga pada TV Hijrah menjemput saya pada hari ini untuk berbincang tentang satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam terutamanya. Dan dalam konteks perbankan Islam yang kita bicarakan pada tajuk Tijarah hari ini. Jadi untuk menjawab soalan yang diberikan tadi, kenapa masyarakat kita kurang memberikan perhatian kepada muamalah mereka tentang contohnya bagaimana harta mereka mendapat harta dan sebagainya. Dan ini berbanding dengan kesedaran masyarakat terhadap makanan yang halal, yang haram supaya contohnya masyarakat lebih prihatin dan merasakan agak fobia ataupun merasakan agak perkara yang makan haram tak boleh. Tetapi sebaliknya dalam hubungan ataupun transaksi kewangan, kita nampak kebanyakan masyarakat kita di Malaysia dan Muslim terutamanya orang Islam kurang memberikan perhatian terhadap perkara ini. Jadi saya merasakan ini adalah kerana kesedaran masyarakat tu dan ilmu pengetahuan mengenai muamalat Islam itu masih sangat kurang di dalam masyarakat umum kita. Tetapi sebaliknya dari segi kalau mereka masyarakat terutamanya sangat menekankan dari segi solat contohnya puasa, haji, umrah dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama kita nampak agak kurang kesedaran dari segi mengelakkan daripada perkara-perkara yang haram, mendapatkan harta perkara-perkara yang haram, nak beli rumah contohnya. Sepatutnya kita menggunakan duit rumah ataupun pembiayaan yang Islam, tanpa kita sedari masyarakat kita orang Islam ni berhubung ataupun membuat keuangan dengan membuat transaksi dengan kewangan Islam, dengan kewangan konvensional, dan maka di situ secara directnya, secara langsungnya mereka juga melakukan transaksi yang berkaitan dengan riba. Dan perkara ini memang diharamkan. Riba ni adalah satu perkara yang memang diharamkan dalam Islam secara jelas. Jadi kesedaran inilah yang kita rasa agak kurang di dalam masyarakat kita. Masyarakat secara rata tidak bercakap tentang haramnya riba itu, dan riba itu harus ataupun semestinya dielakkan. Tetapi memberikan kita kata fokus kepada perkara-perkara agama yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa kita agak
kurang secara adil memberikan tumpuan kepada bahagian-bahagian agama itu. Sepatutnya kita sebagai orang Islam sepatutnya memberikan tumpuan yang sama, bukan sahaja dari segi amalan kita, amalan keagamaan kita, solat dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama juga sangat menitik beratkan tentang pemakanan dan juga pengambilan harta-harta yang halal dan haram tadi. Mungkin Prof, ya, saya rasa masyarakat kita ni sudah terbiasa yang apa yang mereka makan itu akan menjadi darah daging mereka. Satu lagi perbuatan makanan halal lebih jelas Prof, dan secara langsung manakala perbuatan terlibat dengan riba pula ia bukan secara langsung dan kadang-kadang mereka melakukannya tanpa mereka sedar. Betul Prof? Betul. Baik Prof, kita terus kepada soalan seterusnya. Ramai di luar sana Prof yang mungkin masih kurang sedar Prof tentang betapa besarnya dosa riba ini. Sedangkan riba ini termasuk dalam 7 dosa yang sangat besar bagi umat Islam jika mereka melakukannya. Mungkin Prof boleh terangkan dengan secara ringkas latar belakang sejarah kenapa riba amat dilarang di dalam agama Islam. Okey, soalan sangat baik, sangat bagus sebenarnya sebab kita melihat kepada bagaimana dalam Islam pengharaman riba itu dilakukan ataupun didatangkan di dalam Islam. Jadi kalau kita melihat perkara ini sebenarnya di zaman semasa Rasulullah, semasa zaman Rasulullah SAW, memang di Makkah itu memang perniagaan banyak berlaku, banyak trading ataupun business activities yang berlaku di Makkah pada zaman itu. Dan apa yang terjadi di dalam masyarakat pada masa itu, di zaman Rasulullah itu adalah, di zaman jahiliah itu adalah banyak kegiatan yang berkaitan dengan riba ini. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam itu, jadi di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak bahawa ada unsur-unsur yang tak bagus dalam riba itu, ada unsur zalim dan sebagainya, penindasan, tidak adil. Jadi di situ sebab Islam adalah agama yang sangat menitik beratkan keadilan, tolong menolong dan sebagainya. Jadi kezaliman ini sepatutnya tidak boleh kita orang kata kita compromise dengan ini. Jadi di zaman itulah, jadi di situlah Islam datang dan mengatakan bahawa haram untuk kita melakukan riba. Baik Prof. Mungkin saya pun boleh tambah di sini Prof, pengharaman riba dalam Islam ini bukannya datang secara langsung ataupun direct, tetapi ia datang secara berperingkat, kan Prof Apa yang saya faham peringkat pertama adalah nasihat yang diberikan secara negatif. Seterusnya memberikan sindiran. Selepas itu larangan sebahagian dan yang terakhir baru dikeluarkan nas yang terang dan tegas dan lagi menyeluruh, dan di sinilah Allah mengisytiharkan perang dengan pengamal riba yang tidak mematuhi arahan tersebut. Baiklah Prof, sekarang ni kita akan berehat seketika dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula kepada Prof mengenai perbankan Islam dan riba. Jadi jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah membincangkan topik kurang kesedaran riba masyarakat sambil lewa. Baik Prof, penubuhan perbankan Islam di Malaysia Prof dilihat sebagai satu langkah pertama untuk industri perbankan membebaskan diri ataupun sistem daripada riba yang diamalkan oleh perbankan konvensional. Namun masih ada juga yang berpendapat bahawa keuntungan ataupun profit yang diamalkan oleh perbankan Islam ini terhadap pelanggan sama seperti riba yang diamalkan oleh perbankan konvensional. Jadi persoalan saya di sini Prof kenapa riba sering disamakan dengan keuntungan ataupun profit yang diwujudkan oleh perbankan Islam, atau adakah sebenarnya perbankan Islam juga wujud isu-isu garar dalam pentadbirannya yang menyebabkan ia disamakan oleh riba? Bagaimana Prof? Okey. Kalau dari segi luar dari segi secara umumnya kita nampak mungkin mereka yang kurang dari segi pengetahuan mengenai perkara yang berkaitan dengan muamalat Islam ini, kita mungkin tak nampak because konvensional pun ada keuntungan, Islam pun ada keuntungan. Jadi banyak masyarakat yang ada salah faham mengatakan bahawa perbankan Islam ni juga macam sama dengan konvensional. Sebenarnya tanggapan tu salah. Sebab apa yang membezakan antara konvensional dengan Islam tadi adalah
apakah akad yang berlaku di antara kita sebagai pelanggan dan juga dengan pihak bank. Ya. Kalau di dalam perbankan konvensional, kontrak yang berlaku adalah kontrak pinjaman. Ya. Dan di dalam syariah, ya, sekiranya kalau kontrak itu adalah kontrak pinjaman dan kita mengenakan keuntungan terhadap pinjaman itu yang kita berikan, contohnya Syabana pinjam duit saya RM100, saya kata Syabana boleh saya bagi awak pinjam tapi awak kena bayar pada saya RM120. Itu adalah riba. Ya. Jadi Tambahan ini RM20 tambahan RM20 itu adalah riba, bukan yang 100. Yang 100 adalah duit pinjaman, duit pokok. Yang tambahan tadi yang RM20 itu adalah riba. Kenapa? Sebab kontrak kita adalah kontrak pinjaman. Di dalam syariah, kontrak pinjaman kita tidak boleh mengenakan sebarang keuntungan. Sebab tujuan utama kontrak pinjaman ini adalah untuk membantu mereka-mereka yang dalam kesusahan contohnya. Jadi dia bukan untuk tujuan memberikan untuk kita mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, kalau kita nak mendapatkan keuntungan, maka syarak dalam Islam mengajar kita untuk menggunakan kontrak ataupun akad yang berlainan. Contohnya jual beli. Ya, kita beli barang, kita jual barang. Ya. Jadi contohnya kita beli satu botol air dengan harga 50 sen, tapi kita jual dengan harga 60 sen. Contohnya kita dapat 10 sen keuntungan. Adakah benda tu dibenarkan ataupun dihalalkan di dalam Islam, dalam syarak? Ya. Jadi ini juga yang berlaku di dalam perbankan Islam. Jadi kontrak ataupun akad yang berlaku di antara pelanggan dan juga pihak bank Islam itu bukannya akad pinjaman, tetapi adalah berdasarkan kepada akad jual beli contohnya, ya, ataupun akad sewaan, ya, dan juga akad perkongsian untung rugi, ya. Jadi akad-akad syarak ni yang ataupun kontrak-kontrak yang dihalalkan di dalam syariah inilah yang digunakan di dalam sistem perbankan dan kewangan Islam. Dan kita tidak menggunakan, ya, perbankan Islam tidak menggunakan kontrak pinjaman tadi, ya. Sebab kontrak pinjaman itu bukan tak boleh nak guna, tetapi sekiranya kita menggunakan, ya, kontrak pinjaman itu kita bukan untuk tujuan keuntungan, tidak. Jadi bila kita menggunakan kontrak pinjaman tu Prof, saya nak faham, ya, tidak boleh ada keuntungan lah di situ. Betul. Betul. Sebaliknya kita boleh menggunakan kontrak jual beli, kontrak sewaan yang mana kita boleh mendapat keuntungan di situ, ya Prof, ya. Saya. Jadi saya rasa pada masa yang sama, ya Prof, ya, masyarakat, ya, kebanyakannya, ya, mereka ada salah tanggapan mengenai industri perbankan Islam. Ini kerana bila mereka mendengar nama Islamik sahaja, ya Prof, ya, automatik mereka akan merasakan ia harus lebih murah, ia harus ada sifat bantu-membantu ataupun mengasihani. Tetapi hakikatnya kita harus sedar bahawa industri perbankan Islam juga berasaskan kepada commercial banking. Betul. Cuma yang membezakan seperti yang Prof terangkan tadi, menggunakan kontrak yang berbeza di mana kontrak yang bebas daripada riba. Betul, ya Prof, ya? Betul. Jadi bagaimana pula Prof perbankan Islam boleh menjanakan keuntungan ataupun profit, ya, walaupun tidak mengenakan riba seperti perbankan konvensional? Okey, ya. Sebenarnya kalau kita nak menjalankan transaksi ni untuk nak mendapatkan keuntungan, bukan satu jenis sahaja transaksi yang kita boleh buat, bukan pinjaman sahaja. Tetapi dalam kehidupan kita manusia ni pun takkanlah setiap hari kita pinjam duit. Betul. Ada masa kita jual barang. Betul. Ada masa kita sewa barang. Betul. Ada masa kita ada duit, jom Syabana kita buat bisnes, perkongsian. Berkongsian di situ, ya. Jadi itu juga yang berlaku, ya, sebenarnya. Jadi walaupun kita kata dalam apa yang saya katakan tadi, dalam perbankan Islam tidak digunakan akad pinjaman, tetapi sebaliknya akad ataupun jual beli, ya, yang banyak digunakan. Dan ini juga adalah cara untuk mendapatkan keuntungan, ya. Prof, perbankan Islam boleh mendapat keuntungan, boleh mendapat profit. Cuma mereka menggunakan kontrak yang berbeza yang tidak mengenakan riba seperti kontrak pinjaman yang digunakan oleh perbankan konvensional. Betul. Baiklah, satu penjelasan yang sangat baik, ya Prof, ya, mengenai perbezaan antara riba yang diamalkan oleh perbankan konvensional dan juga keuntungan yang dipraktikkan oleh perbankan Islam. Kita akan berehat seketika sahaja, terus setia bersama kami sebentar lagi. Masih lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijara membincangkan topik kurang kesedaran riba masyarakat sambil lewa.
Baik Prof, sistem riba yang diamalkan sebenarnya boleh memberikan kesan yang sangat buruk terhadap seseorang. Bukan itu sahaja melalui sistem ini juga kos sara hidup akan terus meningkat. Selain hidup seseorang itu akan menjadi jauh lebih susah. Jadi Prof, apakah kesan pengalaman riba kepada umat Islam dan bagaimanakah keadaan ekonomi jika pengalaman riba ini akan terus kita lakukan? Untuk menjawab itu saya pergi kepada basic kepada basic kenapa riba ni diharamkan ialah kalau dalam kita boleh bercakap dalam konteks ekonomi dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita pergi kepada perkara yang basic supaya kita faham dan kita boleh gunakan applykan dalam konteks yang lebih besar perbincangan ulama dalam Islam mengenai pengharaman riba ni banyak selama memang tidak ada percanggahan pendapat lah, semua ulama mengatakan riba ni haram jadi kenapa, dan persoalannya timbul kenapa riba ni diharamkan. Dia ada unsur kezaliman di situ, ada penindasan di situ zalim kenapa? Saya bagi contoh tadi saya Puan Syabana pinjam duit saya RM100 dan saya kata Puan Syabana bayar RM20 pada saya keuntungan. Keuntungan tu adalah riba Nah, dalam konteks ini di dalam pengamalan riba itu daripada RM20 tu lagi lama Puan Syabana tak bayar saya, dia akan lagi banyak riba tu ataupun interest tu yang akan dinaikkan daripada RM20 sepatutnya bayar pada saya minggu ni tapi tak boleh bayar minggu depan. Okey, naik lagi RM30. Lepas tu tak boleh lagi, naik lagi. Okey. Now, apa yang berlaku di sini bahawa saya akan dapat keuntungan daripada 20 jadi 30 jadi 40. Sebaliknya penghutang pemiutang Puan Syabana contohnya yang pinjam duit daripada saya tadi kena bayar dengan lebih lagi pada saya sebab ketidakmampuan Puan Syabana membayar kepada saya disebabkan sebab-sebab tertentu, mungkin duit tu nak gunakan untuk benda lain dan sebagainya, maka masa untuk pembayaran tu tempoh tu makin lama. Saya dapat keuntungan, Puan Syabana sebaliknya lagi banyak lagi, maksudnya menanggung bukan kerugian bukan kita katakan tapi bebannya berhutang di situ. Betul. Jadi dia tidak ada satu keadilan itu. Jadi sebaliknya kalau kita menggunakan jual beli dan sebagainya itu tadi, unsur-unsur keadilan tu ada, iaitu di mana kita beli harga tu dan kita bagi tahu harga dia RM5, saya jual pada awak RM6. Betul. Okey, jadi di situ kita nampak bahawa kita adalah kita ada secara transparannya keadilannya di situ tanpa kita tidak menggunakan kesempatan disebabkan kesempitan hidup orang lain, maka kita mendapat kita mendapat keuntungan. Jadi ini memang tidak sistem yang tidak betul lah. Jadi saya boleh rumuskan di sini Prof jurang ekonomi akan bertambah. Betul. Di mana pihak yang memberi hutang akan bertambah kaya dan pihak yang berhutang akan perlu menanggung hutang dan tambahan bayaran riba yang membebankan. Betul ya Prof? Betul. Saya ada satu soalan ni Prof, sangat menarik tetapi secara ringkas saja kerana masa memang tak memihak pada kita Kita semua dah umum bahawa riba ini bukanlah sesuatu yang selamat bagi umat Islam Tetapi bagaimana kita dapat meningkatkan kesedaran masyarakat sedangkan tiada undang-undang yang dikuatkuasakan untuk pengalaman riba Prof. Betul. Adakah isu riba ini dianggap sebagai remeh? Bagaimana? Kenapa? Melihat kepada kenapa betul lah saya setuju sebab masyarakat menganggap bahawa riba ni perkara yang remeh berbanding dengan makanan dan sebagainya kenapa kalau kita tengok juga kepada orang kata sejarahnya masyarakat dah sangat biasa dengan sistem konvensional yang ada riba tadi tetapi berbanding dengan perbankan Islam ini dia agak baru kita bermula pada tahun 1980 dengan Bank Islam dan sebagainya jadi berbanding dengan sistem konvensional sistem kewangan Islam ini memang agak lambat agak lambat. Kenapa itu berlaku itu sejarah panjang cerita. Tapi kita tak payah cerita yang tu, kita nak cerita ni menyebabkan masyarakat agak-agak terkemudian memahami apa perbezaannya. Kenapa apa beza antara perbankan Islam dan juga konvensional ini. Apa yang mereka tahu apabila bank konvensional ada, bila bank Islam ni ada tak ada beza pun. Bila saya pergi saya boleh masuk duit, saya boleh simpan duit dan saya boleh buat pinjaman duit. Jadi masyarakat hanya melihat dari segi apa yang dia dapat, output ataupun efek daripada
hubungan dia, transaksi dia yang dibuat dengan pihak bank tadi, tanpa betul-betul memahami bahawa konvensional tu, perbankan konvensional tu ada unsur riba, ya. Dan ini berkait dengan apa yang saya cakap tadi, ya, tidak ada kurangnya pemerhatian kita kepada aspek-aspek muamalat dan sebagainya, tetapi aspek amalan, ya, solat dan sebagainya itu sangat dititik beratkan. Jadi itu yang ada orang kata ketidak tak sama, tak sama. Jadi tak balance. Jadi kita punya fokus kita kepada aspek keagamaan agama Islam itu. Mungkin saya boleh tambah di sini, Prof, ya, kerana mungkin umat Islam masih lagi dibenarkan, ya, untuk menggunakan khidmat konvensional dari sudut undang-undang. Jadi mereka tidak begitu nampak, ya, Prof, dengan jelas kepentingan untuk kita mengelakkan riba sepenuhnya, ya, Prof. Ya. Baik, terima kasih sangat-sangat, Prof, di atas penjelasan yang sangat baik. Jazakillah. Memang masa tak memihak pada kita, Prof. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Suka untuk saya simpulkan di sini, ya, berdasarkan kupasan kita sebentar tadi, kita telah didedahkan dengan perbincangan betapa pentingnya kita, terutamanya umat Islam, untuk menjauhi aktiviti yang mempunyai riba. Kepentingan untuk menjauhi riba itu bukan sahaja disebabkan pengharamannya melalui dalil ayat Al-Quran sahaja, akan tetapi kerana riba juga boleh memudaratkan kestabilan ekonomi dan juga kestabilan sosial masyarakat. Jurang kemiskinan semakin meningkat, ekonomi yang semakin menindas pekerja bawahan serta kadar kos sara hidup yang semakin membebankan sebenarnya adalah kesan secara tidak langsung dari pengamalan riba yang berleluasa. Bukan itu sahaja, kadang-kadang kita manusia ni lebih cenderung kepada apa yang boleh menguntungkan atau menyenangkan diri kita. Seperti perbankan konvensional yang berasaskan riba yang dikatakan lebih mudah dan juga straightforward, tanpa memberi kepentingan yang sama kepada apa yang sepatut dielakkan, iaitu riba itu sendiri. Jadi pihak yang berkaitan juga disarankan supaya terus mendidik masyarakat mengenai kepentingan untuk terus menghindari riba melalui platform-platform yang dekat dengan masyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat pemberi riba, pemakan riba, penulis dan penyaksi. Mereka semuanya adalah sama. Sampai di sini sahaja. Semoga perkongsian hari ini bermanfaat. Terima kasih buat semua penonton yang bersama kami pada malam ini. Bertemu lagi kita di minggu hadapan. InsyaAllah, sekian sahaja dari saya, Syabana Hassan. Assalamualaikum dan selamat malam.